Tiada kes aktif COVID-19 dan tidak ada kes baharu jangkitan dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 turut memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 145 dengan kes yang sembuh seramai 142 orang. 447 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini dan 5,845 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 196 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 56,272 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sumbangan dan khidmat bakti para petugas Barisan Hadapan yang menjadikan negara Brunei Darussalam bebas COVID-19 harus disanjung. Sanjungan antaranya digambarkan menerusi pameran lukisan yang diadakan di Kedutaan Besar Republik Turki di Kampung Manggis 1. Lukisan bertajuk Feasting dan Appreciating Candlelights merupakan hasil karya pelukis tempatan Pengiran Abdul Wahab Hassan Al-Abbas. Antara yang hadir menyaksikan pameran yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Tuan Yang Terutama Mehmet Suat Akun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapan alu-aluannya berkata, acara ini adalah sebagai melahirkan penghargaan kepada para petugas Barisan Hadapan yang banyak membantu masyarakat dalam menangani penularan wabak COVID-19. Pada acara ini, Pengiran Abdul Wahab Hassan Al-Abbas melakar lukisan yang menggambarkan pergelutan para petugas Barisan Hadapan dalam memerangi COVID-19. Juga hadir Awang Haji Abdul Manap bin Uthman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Dua majlis pengislaman berlangsung hari ini secara berasingan. Di daerah Tutong, kesucian agama Islam telah menarik hati dua orang adik-beradik berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Majlis pengislaman tersebut berlangsung di Kampung Keriam. Anisah, anak Nyabang, 18 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Dayang Siti Aisyah Al-Humairah binti Abdullah Nyabang. Manakala adiknya Maxwell, anak Nyabang, 14 tahun, kini dikenali sebagai Awang Ahmad Nabihan bin Abdullah Nyabang. Majlis pengislaman dikendalikan oleh pegawai dari Unit Dakwah Daerah Tutong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia, Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Sejak Januari hingga Ogos 2020, seramai 255 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Juga hadir Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Jabar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan, dan Yang Berhormat Awang Haji Omar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, satu lagi majlis pengislaman seorang perempuan Filipina diadakan di Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan lafaz ikrar Islam 2 kalimah syahadah oleh Esperanza Junior Prado di hadapan pegawai-pegawai dari bahagian pengembangan dakwah pengislaman Pusat Dakwah Islamiah. Beliau memilih nama Islamnya sebagai Nur Akilah Junior binti Abdullah. Sembahyang sunat hajat berjemaah diadakan bagi para pelajar kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan yayasan yang akan menduduki peperiksaan awam.
Kembali selepas ini, kita hayati dulu petikan titah ini. Setiap 3 saat, seseorang di dunia menghidap penyakit demensia yang mana hingga kini hampir 50 juta orang di seluruh dunia hidup dengan demensia. Jumlah ini diramalkan akan meningkat 3 kali ganda, menjadikan peningkatan berjumlah 152 juta orang menghidap demensia pada tahun 2050. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali akan mengalami peningkatan bilangan orang yang lebih tua dalam perkiraan penduduknya. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengongsikan perkara itu semasa dialog dalam talian mengenai demensia sempena Bulan Alzheimer sedunia. Yang Berhormat Major Jeneral Berusaha Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin berkata secara global walaupun 2 daripada 3 orang di seluruh dunia memahami pengertian demensia, stigma ataupun kesalahfahaman tetap menyelubungi masyarakat di seluruh dunia. Kini adalah masa untuk menyedari kesan demensia dan juga masa untuk bertindak menyokong mereka yang menghidap penyakit tersebut di peringkat nasional, serantau dan global. Orang yang paling dekat di hati ni selalu yang mulia. Pertama, perbincangan untuk sentiasa menyedari bahawa kita boleh melakukan lebih banyak dan lebih baik. We can do more and better. Dalam obligasi bersama kita terhadap golongan warga emas, khususnya dalam mengubah mindset kita berkaitan demensia. Dengan ini insya-Allah kita akan dapat terus menerus ke jalan-jalan terbaik untuk menjaga diri kita serta warga emas yang amat kita sayangi. Dalam masa yang sama, kita juga akan melengkapkan diri kita dan warga emas dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai demensia, termasuk tata cara pencegahan demensia serta tata cara penjagaan penghidap demensia untuk disebarkan di kalangan masyarakat. Kedua, perbincangan untuk meneruskan usaha secara konsisten dan bukan secara berkala-kala. Selaras dengan objektif Pelan Tindakan Warga Emas, usaha yang berterusan adalah amat mustahak untuk memupuk sistem sokongan dalam memelihara dan menjaga kesejahteraan warga emas yang mana akan dapat mengurangkan risiko demensia dalam jangka masa yang panjang. Di sini, institusi keluarga hendaklah mainkan peranan utama sebagai penghubung terdekat dalam memastikan golongan warga emas sentiasa sihat, cergas dan aktif dari segi minda dan fizikal. Dan ketiga, perbincangan mengenai kepentingan penglibatan dan komitmen keseluruhan masyarakat. Walaupun pihak keluarga memainkan peranan yang mustahak, warga masyarakat secara amnya turut bertanggungjawab untuk memainkan peranan masing-masing ke arah memastikan golongan warga emas adalah sebahagian daripada masyarakat yang inklusif. Dialog mempertengahkan profesional dari dalam dan luar negeri yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan mengenai demensia. Dialog juga membincangkan pelbagai topik mengenai demensia seperti perubatan, isu sosial dan tanggungjawab komuniti. Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad Ahli Majlis Mesyuarat Negara semasa dialog mengongsikan tentang perlindungan warga emas bukan sahaja merupakan sebahagian penting dari nilai sosial dan budaya masyarakat Brunei, tetapi ia juga merupakan tanggungjawab penting kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia yang dilaksanakan melalui pendekatan Whole of Nation approach antara agensi berkepentingan. Melalui dasar-dasar seperti dalam bidang termasuklah pendidikan, kesihatan dan perumahan untuk kesejahteraan rakyat kita ini. Manakala Dr. Pengiran Hajah Nur Ashikin binti Pengiran Dato' Paduka Haji Tengah, konsultan neurologi kanan, pengarah Pusat Neurosains, Strok dan Pemulihan Brunei dalam presentasinya menjelaskan mengenai tentang demensia, antara penyebab utama demensia, cara untuk menangani demensia dan rawatannya. Para doktor dan pakar yang menjaga pesakit tersebut yang risiko untuk demensia akan berlaku pada usia yang muda dari. Dialog dalam talian ini juga ditayangkan di beberapa tempat di seluruh negara, iaitu di Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei dan Muara dan Tutong
dan Pusat Masyarakat Bistari dan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Belaid. Di samping dialog, pelbagai aktiviti diadakan sepanjang bulan September bagi meningkatkan kesedaran mengenai demensia. Dialog adalah kerjasama antara Demensia Brunei dengan Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pereka-pereka fashion tempatan berpeluang menonjolkan kreativiti masing-masing pada pertunjukan Pakatan Pereka Fashion yang diadakan semalam. Pertunjukan berlangsung di Butik Karya Kitani, Jerudong. Menyaksikan pertunjukan Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pertunjukan ini mempamerkan pelbagai jenis pakaian wanita dan pakaian tradisi lelaki. Antara pereka fashion tempatan yang mengambil bahagian ialah Nafora, Mahkota Designs, Zoya, Cantik, Little Dayang, Tapih Rancong, Rebels and Queens, Pepper Lane dan Tiasira. Pakatan fashion yang baru ditubuhkan ini dapat menyatupadukan beberapa individu dari pelbagai latar belakang, pencapaian dan kepakaran sebagai sebahagian daripada usaha untuk mengembangkan industri fashion di negara ini. Antara pencapaian anggota-anggota pakatan termasuk memenangi anugerah Majlis Rekaan dan Fashion Islamik di Dubai dan menyertai pertunjukan fashion antarabangsa. Setengah daripada mereka malah akan menyertai Minggu Fashion Aspara melalui pertunjukan fashion virtual. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pagi tadi mengadakan sembahyang sunat hajat berjemaah khusus bagi para pelajar kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan PIP Yayasan bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong yang akan menduduki peperiksaan awam pada akhir tahun ini. Acara berlangsung di Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Kampung Bolkiah A. Antara yang menyertai jemaah Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Sembahyang sunat hajat berjemaah disusuli dengan bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. 325 orang pelajar kelas tuition PIP di 8 buah pusat di seluruh negara akan menduduki peperiksaan awam pada tahun ini. 207 daripadanya akan menduduki peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR. 60 orang akan menduduki peperiksaan BC GCE O-Level, sementara 58 orang akan menduduki peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah agama. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Belia seharusnya terus berusaha dalam menceburi bidang yang ditawarkan oleh pelbagai sektor dan merebut peluang yang sedia ada. Justru pemangku pegawai daerah Temburong berkata, Hari Terbuka Belia Daerah Temburong merupakan platform yang menekankan pentingnya mencapai wawasan negara Brunei Darussalam dalam agenda pembangunan pendidikan bagi menghasilkan belia berpengetahuan, berkemahiran, berjaya dan dapat menghadapi cabaran global yang kompetitif. Mengenai generasi belia kita sedia maklum bahawa para belia adalah merupakan aset yang amat berharga dan merupakan tonggak serta kekuatan masa depan negara kita. Oleh itu, untuk mewujudkan belia yang cemerlang, para belia perlu terus berusaha untuk meningkatkan kebolehan, kemahiran dan terus melipat gandakan usaha ke arah meningkatkan semangat ingin maju, berpenglibatan dan bertanggungjawab dalam semua bidang yang diceburi. Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim menyatakan perkara itu semasa majlis pelancaran Hari Terbuka Belia Daerah Temburong. Juga hadir Yang Berhormat Dayang Khairunisa bin Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Dayang Mariam binti Ulat, Pemangku Pengarah Belia dan Sukan.
dianjurkan oleh Biro Belia Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong dan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburong. Acara seumpama ini akan mendorong para belia untuk sentiasa mengikuti aktiviti atau inisiatif berkaitan dengan pembangunan belia dan negara. Buat jelong-jelong kalinya, Big BWN Projek mengadakan Santai Sunday dalam memeriahkan lagi hari terakhir cuti penggal persekolahan. Santai Sunday diadakan di Pusat Pembangunan Masyarakat Kampung Bolkiah. Hadir yang berhormat Dayang Nikha Fimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Santai Sunday yang dianjurkan bersama Dale Coffee Trail antara lain bertujuan menggalakkan orang ramai untuk berkunjung ke Kampung Bolkiah di samping memberikan sokongan kepada peniaga-peniaga tempatan. Acara juga dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti kebudayaan seperti pembuatan penyaram dan beg tenunan. Santai Sunday ini juga dihasrat dapat memupuk ikatan kekeluargaan dan mengisi masa lapang dengan aktiviti yang bermanfaat. Golongan belia merupakan barisan hadapan bagi negara. Jika pemuda hari ini cintakan masjid dan Al-Quran serta tinggi ilmu pengetahuan, pasti masa depan negara akan selamat. Ini adalah sebahagian daripada intipati forum sempena awal tahun Hijrah yang diadakan di Masjid Kampung Belais, daerah Temburong. Forum bertajuk Belia Harapan Menuju Kecemerlangan Ummah. Ahli-ahli panelnya terdiri daripada Dr. Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Ketua Unit Co-Curriculum Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Awang Abdul Hamid bin Aji, Pegawai Pendidikan Kementerian Pendidikan. Menurut Awang Abdul Hamid, peranan ibu bapa dan pihak-pihak tertentu sangat penting dalam membentuk belia cemerlang. Yang mampu untuk mengajak belia-belia lain ke arah yang lebih baik. Forum diungkahkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Belais. Antara yang hadir, Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Program Qiyamul Lail dihasrat dapat mendidik para peserta, khususnya golongan belia agar tidak mudah terpengaruh dengan gejala sosial. Program selama 2 hari diadakan di Masjid Kampung Belais, daerah Temburong. Lima 50 orang belia Masjid Daerah Temburong menyertai program ini. Antara pengisian program ialah menunaikan sembahyang sunat hajat dan sembahyang sunat taubat serta membaca surah Al-Waqiah dan surah Al-Mulk. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Al-Quran memaparkan kisah-kisah sejarah manusia untuk dijadikan pengajaran kepada kehidupan manusia di setiap zaman. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam tazkirah program Subuh di Taman Syurga yang berlangsung awal pagi tadi di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, daerah Belait. Tazkirah bertemakan tadabbur kisah di dalam Al-Quran disampaikan oleh Dr. Ahmad Yunus bin Kasim, penolong kanan Profesor Fakulti Pendidikan College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Diungkahkan oleh ahli jawatan kuasa takmir masjid berkenaan, program diadakan sebagai salah satu usaha memakmurkan masjid melalui majlis ilmu selain memberi peluang kepada jemaah masjid untuk meraih dan merebut ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. ...24 orang kurang berkemampuan di Kampung Jerudong menerima sumbangan derma dalam satu majlis yang berlangsung petang tadi di kampung berkenaan.
Majlis Penyampaian Derma dikendalikan oleh Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Jerudong BMPKJB. Sumbangan berbentuk barangan keperluan asasi dan makanan. Agensi-agensi pengembaraan termasuk agensi inap desa dan pelancongan di negara ini terus mempergiatkan fokus dalam menarik pelancongan domestik serta menyahut seruan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk menggalakkan warga tempatan melawat tempat-tempat menarik di negara ini. Antara yang aktif ketika ini ialah Pusat Aktiviti Pelancongan Seri Tanjung MPK Sungai Bunga. Berikutan pandemik COVID-19 dan sejak dibenarkan semula beroperasi bulan Ogos lalu, pusat aktiviti pelancongan tersebut telah menerima kunjungan dan tempahan yang menggalakkan daripada pelancong tempatan terutama pada musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Meskipun pandemik COVID-19 memberi impak kepada industri pelancongan di negara ini, namun industri berkenaan masih berkembang dengan adanya pelancong tempatan menerusi aktiviti pengembaraan yang semakin diminati. Berikutan itu, Pusat Aktiviti Pelancongan Seri Tanjung MPK Sungai Bunga telah merebut peluang dengan usaha mempromosi yang lebih berjurus kepada para pelancong dalam negara. Selain aktiviti menyusuri kehidupan kampung air moden dan menikmati budaya hidup seharian para penduduk kampung air, Pusat Aktiviti Pelancongan ini juga giat memperkenalkan demonstrasi pemprosesan atau pembuatan beberapa jenis makanan tradisional dan moden. Sesuai dengan konsep komuniti kampung, Pusat Aktiviti Pelancongan ini terus aktif merebut peluang menerusi pasaran yang terbuka luas untuk setiap kampung menghasilkan produk baharu. Baik tajuk kata ni membuat lawatan ke dalam negeri saja, sekaligus ngam ada persatuan ini mengadakan acara sambil belajar. Jadi serendah langsung kami pun kira menyokonglah soal produk-produk Brunei, budaya, culture-nya semua kan. Lagi satu ni bang, ni cara pembuatannya. Buat keropok, buat nugget, kami sekurang-kurangnya boleh menambah pendapatan kita ni lah. Program Gerai Hujung Minggu Pasar Kitani yang kini sudah beroperasi selama 7 minggu terus mendapat sokongan menggalakkan daripada orang ramai. 43 orang pengusaha dan peladang tempatan terdiri daripada mereka yang mengusahakan tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, ternakan dan produk tambah nilai agri makanan yang menggunakan hasil produk tempatan sebagai bahan asas dalam produk mereka menyertai petak jualan program ini. Gerai yang beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 11 pagi antaranya menjual produk berasaskan pertanian, sayur daun, sayur buah, buah-buahan tempatan dan bermacam jenis telur. Dengan tema hasil segar peladang Kitani, orang awam atau pelanggan secara langsung dapat berinteraksi dan membeli hasil segar dari ladang para pengusaha dan peladang tempatan. Gerai seumpama ini setentunya akan mencapai matlamatnya dengan sokongan daripada orang ramai. Ini kali pertama saya datang ke Pasar Kitani. Saya melihat banyak pengusaha-pengusaha yang berjual di sini. Terdapat pelbagai barangan yang ada di sini seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan kering, makanan beku. Saya juga melihat di sebelah sana ada bahagian kerap tangan. Alhamdulillah, jualan dengan adanya Pasar Kitani ini melibatkan pengusaha dan para belia. Program Gerai Hujung Minggu Pasar Kitani membantu para pengusaha dan peladang tempatan dalam membekalkan hasil segar tempatan berkualiti tinggi terus kepada pelanggan selain sebagai platform untuk berinteraksi terus dengan orang ramai dan seterusnya mempromosikan hasil segar dari ladang masing-masing. Alhamdulillah. Selagi ada orang Brunei yang kata ni menyokong hasil tempatan ini, selagi itu dah kami akan ada di sini untuk membagi hasil-hasil atau menghasilkan tanaman-tanaman yang berkualiti, bebas racun.
Selain dari program Gerai Hujung Minggu Pasar Kitani, orang ramai juga berpeluang berkunjung ke Galeri Sukan Negara Brunei Darussalam yang terletak di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Galeri sukan tersebut mempamerkan sejarah dan perkembangan sukan di negara ini. Galeri sukan dibukakan untuk kunjungan orang ramai setiap hari kecuali hari Isnin dan hari Jumaat bermula 9 pagi hingga 2 petang. Sementara hari Ahad bermula 8 pagi hingga 11 pagi. Melihat dari depan itu buat kami tahu yang ada galeri sukan nenek. Baguslah diadakan galeri ini cuma nenek supaya orang tahu kan sukan-sukan Brunei itu apa yang orang dapat yang dulu-dulu itulah. Selain berkunjung ke galeri sukan, pengunjung juga berpeluang menyaksikan pameran kenali sejarah melalui koleksi arsip negara Brunei Darussalam termasuk tayangan video bersejarah, kuis dan permainan interaktif juga diadakan untuk orang ramai. Jurudong Park Playground juga tidak ketinggalan mengadakan pelbagai aktiviti semasa cuti persekolahan penggal kedua. Antara aktiviti yang diadakan ialah rumah pusaka yang dikelolakan oleh kumpulan Putera Seni. Beberapa cerita-cerita rakyat dipersembahkan melalui lakonan teater pendek semasa berlangsungnya aktiviti ini, antaranya Nahkoda Manis dan Awang Semaun. Persembahan seumpamanya bertujuan bagi memperkenalkan cerita-cerita rakyat Brunei kepada masyarakat di negara ini di samping memberi peluang kepada orang ramai untuk meluangkan masa bersama keluarga selain menyaksikan persembahan-persembahan yang telah disediakan. Setelah yang terlebih itu, dan lakukanlah sebuah pintu ke dalam sungai itu. Keesokan harinya,